Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Analisis Perspektif Keterangan Berhubung Penguatkuasaan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah di Alam Cyber. Sebelum itu saya kenalkan diri saya. Saya Dr. Sahazad bin Safruddin dari Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai pengenalan, penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah merupakan mekanisme bagi mengawal kesejahteraan umat Islam di Malaysia. Walau bagaimanapun, penguatkuasaan undang-undang tersebut menghadapi cabaran ketika dunia sedang melalui zaman teknologi tanpa sepadan. Terdapat kesalahan jenayah syariah yang berlaku di alam cyber tetapi tidak dapat dikuatkuasakan di bawah undang-undang syariah disebabkan kekangan termasuklah dari aspek keterangan. Cabaran yang wujud menjadikan penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah negara ini tidak seiring dengan peredaran zaman. Objektif kajian ini pertama sekali untuk mengkaji pemakaian enakmen keterangan mahkamah syariah bagi kes jenayah syariah di alam cyber. Yang kedua, untuk menganalisis undang-undang keterangan berkaitan kesalahan jenayah syariah yang berlaku di alam cyber. Yang ketiga, mengemukakan cadangan sebagai resolusi terhadap permasalahan yang telah dikenal pasti. Dari sudut metodologi, penulisan ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif iaitu berdasarkan kepada penyelidikan undang-undang secara doktrinal. Dari sudut dapatan data, data-data diperolehi daripada sumber dokumentasi sama ada daripada sumber primer dan sekunder. Data-data ini dianalisis melalui analisis kandungan. Ulasan literatur bagi kes-kes kesalahan jenayah syariah di alam cyber. Antara kes jenayah syariah yang kerap berlaku di alam cyber ialah kesalahan-kesalahan berkaitan dengan akidah umat Islam. Misalnya pada tahun 2021, negara kita digemparkan dengan berita seorang wanita bernama Masitah Abdul Jalal yang digelar sebagai Sita An-Nur yang juga merupakan ketua ajaran perjalanan mimpi yang terakhir. Wanita ini telah menyebarkan ajaran menyentuh akidah melalui beberapa platform seperti YouTube, Facebook dan TikTok. Pada tahun 2023, seorang wanita bernama Wan Masri Wan Muhammad yang merupakan pengasas ajaran sesat kumpulan zikir Asma'ul Husna didakwa di Mahkamah Tinggi Syariah Seremban atas pertuduhan menyebarkan ajaran salah kepada sekumpulan orang Islam dengan menyatakan dia adalah jurutai Allah. Beberapa bulan selepas itu, sekali lagi, masyarakat Islam di negara ini digemparkan dengan satu rakaman video berdurasi 17 saat yang tular di aplikasi TikTok memaparkan 4 lelaki mengaku menyokong ajaran Sihab atau ajaran Suhaimi bin Muhammad dan menyebut beberapa ayat menyeleweng akidah, antaranya Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Pihak berkuasa telah mengesah pelaku-pelaku yang terlibat untuk tindakan selanjutnya. Selain kesalahan berkaitan dengan akidah, kesalahan judi dalam talian juga antara kesalahan semakin menonjol di kalangan umat Islam di negara ini. Pada tahun 2022, seramai 370 wanita beragama Islam ditahan sepanjang tahun kerana menjadi ejen yang mempromosikan judi secara dalam talian di negeri ini, iaitu di Kedah. Pada tahun 2023 sehingga bulan Jun, seramai 67 wanita beragama Islam turut ditahan kerana melakukan tindakan yang sama. Antara alasan mereka berbuat demikian adalah mendapat tawaran pendapatan yang lumayan. Dan hasil daripada perbincangan dan dapatan yang diperolehi melalui kertas kerja ini, terdapat beberapa isu berhubung dengan keterangan yang telah dikenal pasti. Yang pertama, tafsiran komputer yang tidak komprehensif di dalam enakmen keterangan mahkamah syariah, tidak sebagaimana dalam akta keterangan Akta Keterangan 1950 yang telah meminda tafsiran komputer. Seterusnya berlaku lakunan undang-undang berkaitan kebolehterimaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer yang mana diperuntukkan dalam seksyen 90E, 90B dan 90C dalam Akta Keterangan 1950 tidak dinyatakan di dalam enakmen keterangan mahkamah syariah. Seterusnya lakunan undang-undang berkaitan dengan anggapan penerbitan yang mana sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 114A Akta Keterangan 1950. Begitu juga dengan lakunan undang-undang berkaitan dengan anggapan perutusan telegraf dan surat elektronik dan juga berkaitan dengan penyempurnaan wajar sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 88 dan seksyen 89 Akta Keterangan 1990. Yang terakhir ialah isu berkaitan dengan lakunan undang-undang berkaitan anggapan dokumen yang berusia 20 tahun
sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 90 Akta Keterangan 1950. Sebagai penutup, penulisan ini menyimpulkan bahawa terdapat isu yang timbul berhubung dengan keterangan dalam menguatkuasakan undang-undang terhadap kesalahan jenayah yang berlaku di alam cyber di negara ini dengan lebih berkesan. Berlakunya undang-undang ini menjadi penghalang utama dalam usaha membendung penularan kesalahan jenayah yang berlaku di alam cyber. Pada masa kini, kebanyakan kesalahan jenayah syariah yang berlaku di alam cyber didakwa di Mahkamah Sivil. Oleh yang demikian, pihak penggubal undang-undang syariah setiap negeri perlu mengambil tindakan segera dan proaktif dari semasa ke semasa, terutama berkaitan dengan lakonan peruntukan undang-undang syariah agar ia selaras dengan perkembangan semasa. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.